Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum tuan-tuan dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ini kita ditemukan lagi dalam satu diskusi muamalat, iaitu tentang harta pusaka kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya telah banyak tempat, masjid dan surau dan jemputan daripada jabatan-jabatan kerajaan dan swasta untuk berdiskusi tentang bicara muamalat ini. Rata-rata bila saya masuk ke tempat ceramah tersebut, perkataan pertama yang saya akan dengar ialah kami tak ada harta. Apakah kita tidak ada harta? Sedangkan kalau kita letakkan jari kita yang 10 ini, kalau kita sebut satu persatu, mungkin kita tak sangka bahawa kita ada harta. Kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada motosikal, kita ada tanah, kita ada simpanan di bank, kita ada saham, kita ada pelaburan simpanan di ASB, di tabung haji, kita ada rumah sewa, kita ada insurans takaful dan sebagainya. Inilah harta kita. Inilah harta kita yang selama ini kita ada tetapi kita tidak sedari. Jadi sebelum kita berbicara muamalat ini secara lebih panjang dan lebar, kita kena kenal dulu kenapa kita perlu merancang harta kita ini. Tuan-tuan yang saya muliakan, seringkali bila berlaku kematian, akan terdengarlah satu persengketaan sama ada secara lisan ataupun simpan di hati apabila pembagian harta itu tidak diatur dan diuruskan dengan baik. Mak baru meninggal 1-2 hari, subuh misalnya lagi abang dah datang ke rumah adik, tanya pasal geran tanah, tanya pasal geran rumah simpanan mak. Konon-kononnya harta mak ini mesti diuruskan, kalau tidak tak boleh. Tetapi sewaktu mak masih hidup, sewaktu bapa masih hidup, balik kampung pun hanya setahun sekali. Setiap bulan pun tidak pernah membantu mak bapak yang dalam kesusahan di kampung. Tapi bila mati, masing-masing berkejaran mencari harta dan sebagainya untuk dia bahagikan. Benarlah seperti kata orang-orang cerdik pandai bahawa harta pusaka ini ibarat sepotong kek. Kek yang cantik, ada lilin, ada strawberry. Semua orang melihat kek itu dengan perasaan yang berbelah bagi. Ada yang teringin untuk potong kek tersebut, ada yang nak tiup lilin, ada yang nak ambil buah strawberry, ada yang nak makan. Semuanya macamlah harta tersebut itu. Semua tangan-tangan mengelilingi harta tersebut itu. Sama ada mereka yang berhak, kadang-kadang yang tak berhak juga campur tangan. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita kena kenal dulu satu persatu. Apakah yang dikatakan merancang harta pusaka Islam itu? Pada sudut bahasa yang mudahnya ialah pengurusan harta pusaka secara teratur dan sah menurut undang-undang dan hukum syarak yang dilakukan sebelum kita meninggal dunia. Apa maksudnya? Kita masih hidup, kita dah membuat perancangan, rumah kita ni nak bagi ke isteri dan anak-anak. Harta kita yang lain seperti simpanan di bank, kita nak bagi pada ibu, pada ayah, pada isteri, pada anak-anak. Nak bagi 10% kepada rumah anak yatim, nak bagi pada tahfiz, masjid. Kereta kita nak bagi pada siapa? Tabung haji kita nak agih bagaimana? Kita dah buat perancangan itu sebelum kita meninggal dunia. Kenapa? Sebabnya kita kena rancang harta kita itu
supaya harta pusaka kita bila kita mati tadi tidak bertukar statusnya menjadi harta puaka yang menyebabkan keluarga tidak harmoni. Kenapa kita perlu merancang harta pusaka, tuan-tuan? Harta kita ini namanya harta kita. Bila mati nanti, harta itu bukan milik kita, dia milik waris kita. Sebab itu kita rancang agar harta yang kita akan tinggalkan ini bermanfaat pada waris kita. Persoalan, kenapa nak rancang? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Saya tanya tuan-tuan dan puan, bila kita nak mati ni? Bila saya mati? Bila tuan-tuan dan puan akan mati? Kita tidak tahu bila kita akan mati. Di mana kita mati? Suasana kita mati itu bagaimana? Semuanya di luar pengetahuan kita. Jadi apakah persiapan kita sebelum kematian kita? Beramal soleh, bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan merancang harta kita ini juga salah satu daripada perbuatan orang soleh. Sebab itu sahabat-sahabat sebelum dia pergi berperang dan sebagainya, mereka sentiasa memperbarui wasiat mereka, memperbarui amanah-amanah mereka kepada waris yang mereka akan tinggalkan. Kerana mereka tahu, mereka bimbang, mereka sentiasa berjaga-jaga. Mereka takut mereka tak akan kembali lagi. Sebab itu kita yang masih hidup ini dalam zaman keadaan sekarang ini juga, perlulah kita membuat satu perencangan yang baik, yang teratur mengikut syarak, agar harta kita dapatlah disusun aturkan dengan baik untuk dibagikan kepada waris-waris kita. Kenapa kita nak fikir pasal harta kita ni? Kita kan masih muda, tuan-tuan. Usia muda bukan satu benda yang akan menyebabkan kita boleh hidup sampai ke tua. Berapa ramai juga yang orang muda-muda mati. Berapa ramai orang yang sihat tiba-tiba mati. Seperti yang disebut tadi, mati itu bukan kuasa kita. Kullu nafsin za'iqatul maut itu. So apa yang kita perlu fikirkan ialah, pertama sekali ialah, bila kita mati, keluarga kita ini harmoni atau tidak? Apakah harta yang kita akan tinggalkan itu menyebabkan keluarga harmoni? Bayangkan apa yang berlaku sekarang ini. Dan kita telah melihat di sekeliling kita, ada yang sampai bertikam, berbunuh kerana merebut harta. Ada yang putus keluarga kerana tak puas hati seutas rantai yang tidak dibahagikan kepada adik. Ini semua adalah satu benda yang kita kena fikirkan. Kemudian apakah harta pusaka itu akan dibagikan dengan cara yang betul? Anak-anak kita masih kecil. Kita ada anak-anak perempuan, kita ada anak OKU, kita ada anak tiri, kita ada anak angkat, kita ada ibu, ada bapa. Semuanya kita kena fikirkan, adakah berlaku pengagihan yang betul kepada mereka itu apabila kita meninggal dunia. Kemudian, kalau kita ada hutang, siapa yang nak ransaikan hutang kita? Siapa yang tahu hutang kita? Mungkin anak-anak tak tahu, mungkin isteri tak tahu, mungkin suami tak tahu. Hutang ini ada dua, iaitu hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hutang kepada manusia. Ini persoalan hutang ini mesti dijelaskan. Hatta orang yang mati syahid sekalipun tidak dapat memasuki syurga itu selagi hutang itu tidak dijelaskan. Hutang kepada Allah, mungkin dia tidak sempat mengerjakan haji, mungkin tidak sempat bayar fidyah di akhir hayatnya, dia tidak sempat berpuasa. Hutang kepada manusia, mungkin ada hutang-hutang yang perlu diselesaikan, hutang kepada bank, hutang kereta dan sebagainya. Semua ini perlu dirancangkan awal, siapa nak bayar hutang kita itu. Sebab itu, kita perlu fikirkan siapa yang bertanggungjawab, yang kita nak bertanggungjawabkan untuk pengurusan apa ini. Nasihat saya, semasa kita masih sihat, semasa kita masih waras, semasa kita masih hidup ini, lantiklah satu pemegang amanah, contohnya As-Solihin Trustee sebagai wasi kita, iaitu pentadbir kepada harta kita.
yang akan menguruskan segala harta kita yang telah kita rancangkan itu apabila kita meninggal dunia. Mereka akan datang kepada waris kita. Mereka akan membacakan wasiat kita. Mereka akan cuba mengharmonikan keluarga kita. Dan mereka yang akan menguruskan harta kita, sehinggalah harta itu diserahkan kepada waris-waris mengikut apa yang telah kita ikrarkan, sama ada dalam wasiat kita, dalam hibah kita, dalam harta sepencarian kita, dalam amanah kita dan sebagainya. Lantik mereka, rancang sekarang. Bukan sekadar kita hanya menyebut kematian, tetapi kita tidak bersedia, sedangkan kematian itu boleh datang sedetik saja lagi. Ramai orang Melayu akan sebut faraid. Mereka menyangka bila mereka mati, maka harta mereka faraid. Tuan-tuan, faraid tak terbang dengan sayap. Faraid tak berjalan dengan kaki. Faraid tidak datang secara tiba-tiba. Faraid itu adalah pembahagian harta kita. Bagaimanakah harta itu nak dibahagikan, sedangkan pintu pentadbiran tidak dibuat? Sebab itu bila kita melantik wasi, kita melantik seperti as-solihin, tasbih berhad dan sebagainya, ya, pemegang-pemegang amanah yang ada di negara kita ini, bila kita mati, mereka inilah yang akan menguruskan pintu pentadbiran. Apabila berlakunya pembukaan kepada pintu pentadbiran ini, maka bolehlah kita menguruskan pembagian harta itu, nak bagi mengikut kehendak kita dalam wasiat dan sebagainya, ataupun nak membagi mengikut faraid. Semuanya boleh dilaksanakan dengan syaratnya pintu pertama tadi, roblok pertama tadi mesti diselesaikan, iaitu pintu pentadbiran. Untuk melepasi pintu pentadbiran ini, sama ada kita menguruskan melalui wasi yang dilantik daripada pemegang amanah yang saya sebutkan tadi, ataupun pengurusan daripada waris yang akan pergi ke pesaka kecil, ke amanah raya dan sebagainya. Tetapi saya ingatkan balik, membuat pengurusan harta pusaka ini tak semudah diucapkan. Ia perlukan kesabaran dalam melaksanakannya. Berlaku berbagai-bagai kerenah dan sebagainya, kena sabar. Sebab itu saya syorkan, buatlah perancangan harta pusaka ini dengan pemegang-pemegang amanah, apalagi pemegang amanah yang berunsur syariah seperti as-solihin tasbih berhad. Jadi tuan-tuan saya muliakan, sehingga kini hampir 70 bilion harta orang mati yang telah dibekukan, majoritinya adalah harta orang Melayu. Kenapa dibekukan? Kerana apabila seseorang itu meninggal, dia tidak membuat satu perancangan harta melalui wasiat dan sebagainya, maka waris pun mengambil mudah, ataupun waris merasakan sukarnya nak membuat tuntutan harta ini. Maka berlakulah pembekuan harta ini. Apa yang berlaku? Waris tak sepakat. Tak ada siapa yang nak uruskan harta ini. Masing-masing sambil lewa saja. Mungkin ada yang dah memang senang, tak payah uruskan harta sekangan kera ini. Sedangkan dia lupa, dia mungkin tak memerlukan, tapi adiknya yang miskin perlukan. Sebab itu berlakunya begini. Akhirnya apa yang berlaku? Mati pada lapisan kedua. Datuk meninggal, bapa tak buat. Bapa meninggal, anak tak buat. Bila anak meninggal, maka cucu cicit tak buat. Lapisan-lapisan kematian ini lebih menyukarkan kita lagi di dalam nak menguruskan harta itu. Sebab itu jalan yang paling mudah ialah uruskan harta kita mengikut syariat Islam melalui perundangan-perundangan yang sedia ada ini. Ya, lantiklah wasi kita, lantiklah semasa kita masih hidup ini. Ya, pemegang amanah yang akan menguruskan harta kita, yang akan membacakan wasiat pada anak kita, dan yang akan menguruskan harta anak kita, harta kita untuk dibagikan kepada anak kita. InsyaAllah, mudah-mudahan harta kita tidak menjadi harta puaka. Tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan, saya tidak mau berbicara apa itu wasiat, hibah dan sebagainya. Tetapi saya berbicarakan, diskusi tadi adalah bagaimana keperluannya kita untuk membuat perancangan harta pusaka itu. Sebabnya ialah kita tidak mahu berlaku
tidak harmoninya keluarga kita selepas kita meninggal dunia. Mudah-mudahan di dalam diskusi muamalah yang ringkas ini dapat membuka minda tuan-tuan dan puan bagaimana kita perlu merancang harta kita melalui wasiat, melalui hibah, harta sepercarian dan sebagainya. Apa saja yang memberi kebaikan kepada diri kita dan waris kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Harta kita, saya ulang lagi, harta kita tidak menjadi harta puaka.